li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati panel kita pada hari ini, Ustaz Sufian Rijab merupakan mudir Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din Walaskah Menawa Perak. Bersama-sama kita juga Ustaz Khairul Alimi Kabupaten Thailand. Yang saya hormati juga Tuan Kedai Yuk Rahim yang memberikan kebenaran untuk sama-sama kita bersiaran pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang pagi ini, peluang untuk sama-sama kita duduk dalam majlis zikrullah yang dikira sebagai majlis mengingati Allah, insya-Allah. Semoga kita diberikan keberkatan pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program yang julung-julung kali kita adakan ini, kita keluar daripada kebiasaan. Biasa kita buat program-program seperti ini di masjid. Hari ini kita cuba untuk keluar daripada zon selesa, kita buat di kedai-kedai, insya-Allah. Dan program ini dinamakan Santai Kedai Kopi 1.0. Insya-Allah dah 1.0 tu, insya-Allah ada lagi CD-CD yang akan datang. Insya-Allah kita akan jemput Ustaz untuk sama-sama mengisi slot-slot akan datang. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit mengenai program ini. Program ini dianjurkan oleh Kelab Dakwah dan Kebajikan As-Salam Daerah Kampar, dan topik perbincangan pada hari ini berkisar tentang masalah ibadah, akidah Islam, nikai, cerai, talak, fiqh nikahat, dan juga fiqh muamalah dan fiqh wanita. InsyaAllah kita cuba sama-sama. Jika ada sebarang soalan, di tangan saya ini sudah ada 28 soalan. Tak tahu boleh sempat habis, tak boleh sempat. InsyaAllah kita cuba sekadar mana kita mampu. Dan juga nanti kita akan bukakan soalan secara langsung. Jika ada tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang mempunyai soalan, bolehlah bertanyakan soalan. Nanti kita akan edarkan mikrofon untuk mengambil bahagian, insya-Allah. Jadi untuk tidak membuang masa, sebelum kita meneruskan majlis, elok rasanya kita mulakan majlis kita ini dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum saya serahkan kepada Ustaz, format kita pada hari ini, buat permulaan sesi yang pertama, kita bagi peluang kepada Ustaz untuk menyampaikan tazkirah ringkas selama lebih kurang 20 hingga 30 minit. Dan sesi yang kedua nanti kita akan teruskan dengan bacaan soalan-soalan yang berkaitan. Tamu-tamu derma disediakan untuk sama-sama kita memudahkan gerak kerja dakwah ini. Dan seterusnya saya jemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyampaikan tazkirah beliau. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul di pagi yang mulia ini dalam majlis santai bersama ahli Korea
sahur. Program yang dianjurkan oleh Kelab Dakwah dan Kebajikan Assalam Kampung yang julung-julung kali diadakan pada tahun ini. Kita mengharapkan program sebegini insya-Allah akan berterusan, mendapat naungan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang dimuliakan saudara saya, sahabat saya Ustaz Syamsul Aslan, Imam Masjid Sahum, Fadil Ustaz Syairul Alimi, Tuan Kedai Yuk Ibrahim serta keluarga, sahabat handai, rakan-rakan, anak-anak muslimin muslimat, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan kasih sayang daripada Allah. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, satu panggilan yang sangat mulia yang Allah memberi kita satu pengiktirafan sebagai hamba-hambanya yang terbaik. Panggilan wahai hamba yang beriman adalah panggilan yang terbaik untuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, keluarga kamu, naro, daripada menjadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, sedang bahan bakar api neraka terdiri daripada manusia yang mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala, wal hijarah, dan batu-batan yang disembah oleh manusia. 'alaiha malaikatun ghilazun shidad, di mana neraka ini dikawal rapi oleh malaikat yang tegas. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan para malaikat ini sesekali tidak menyemujukan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang apa yang Allah suruh kepada mereka, mereka pasti akan laksanakan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Allah panggil kita di kalangan orang yang beriman. Panggilan yang mulia ini, panggilan ini, insya Allah kita sama-sama sambut seruan ini agar kita selamat sejahtera di dunia dan juga di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kita ke dunia ini untuk sama-sama kita menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Kami utus kamu wahai Muhammad khalifatan fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi ini.
Saat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku hendak menjadikan manusia untuk diutuskan ke bumi bagi melaksanakan perintah aku. Para malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa manusia yang dipilih olehmu ya Allah untuk dihantar ke dunia, sedangkan manusia adalah golongan yang suka berpecah belah dan menumpah darah? Maka Allah tegaskan, aku tahu apa yang aku nak laksanakan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini untuk menjadi khalifah Allah. Khalifah, alim ulama telah menafsirkan perkataan khalifah ialah hamba yang melaksanakan segala tuntutan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Khalifah, ada sebagian ulama, tuan guru menterjemahkan dia sebagai pelaksana segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan pengguban. Allah utus kita ke dunia ini untuk menjadi pelaksana segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perintah suruh maupun perintah larangan. Perintah suruh mengandungi dua makna, suruhan wajib maupun suruhan sunat. Perintah larang yaitu perintah haram dan perintah makruh. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, Allah utus kita ke dunia ini untuk menjadi khalifah, melaksanakan segala ketetapan yang Allah fardukan kepada kita, bukan menjadi golongan yang penggubal, bukan menjadi golongan yang menggubal perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah sama-sama kita pastikan diri kita sebenarnya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dan kita boleh dengar setiap minggu, khatib akan memberi pesan kepada kita dengan pesan takwa, pesan yang terbaik, pesan yang paling hebat. Tiada ada pesan ataupun wasiat yang terbaik melainkan wasiat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai golongan yang bertakwa, wahai golongan-golongan yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sesekali kamu mati melainkan kamu menjadi hamba yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa ini saban hari, saban minggu kita orang lelaki khususnya akan pasti mendengar di masjid apa yang dipesan oleh khatib, dan dia merupakan rukun kepada khutbah dan menjadi syarat kesahihan Jumaat yang dilaksanakan. Takwa, kata para alim ulama, mengertikan takwa al-imtisalu awamirillah wal ijtimadu kull nawahi. Imtisalu awamirillah, takwa ialah menjunjung segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhan Allah. Wal ijtinabu kullu nawahihi, dan yang kedua, dia mesti gabung antara dua, melaksanakan segala tuntutan Allah, menjauhi segala cegah dan larangnya.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menjadi hamba yang bertakwa, iaitu golongan yang dipanggil khalifah, melaksana segala tuntutan arahan daripada Allah. Kita tidak akan selamat di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, melainkan kita wajib melaksanakan segala arahan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi segala cegah dan larangan. Allah senantiasa memanggil kita, dan Allah sangat sayang kepada kita orang-orang yang beriman, dan Allah sangat menghargai kita golongan yang beriman, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk kita sesuatu yang terbaik, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat berharga. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi sil'ah wa sil'atallahil ghaliyah wa sil'atallahil jannah." Allah ada sesuatu yang sangat bernilai, sil'ah. Sil'ah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah benda yang sangat berharga, yang sangat mahal, yang sangat hebat, yang sangat berfaedah dan bermanfaat. Allah sediakan untuk kita. Inna lillahi sil'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sil'atallahil ghaliyah, sangat bernilai dan berharga dan sangat istimewa, yang Allah sediakan untuk kita orang-orang yang beriman. Wa sil'atallahil jannah, dan perkara yang Allah sediakan itu yang sangat mahal dan sangat istimewa itu tidak ada lain melainkan iaitu syurga yang Allah sedang janjikan dan sedang memberi kepada kita, insya-Allah. Allah sediakan untuk kita, insya-Allah. Tiada hak dan tiada layak untuk mendapat benda yang Allah sedang janjikan kepada kita melainkan dengan syarat takwa dan syarat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, tiada tempat bergantung kita melainkan dengan tali Allah. Segala arahan Allah mestilah sama-sama kita laksanakan untuk melayakkan kita mendapat janji Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah dan disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah perkara yang dijanjikan Allah kepada kita? Tiada lain melainkan syurga. Apa syarat untuk mendapat syurga Allah? Hendaklah menjadi hamba yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelaksanaan tidak hanya terkandung kepada amalan ritual ataupun amalan ibadat khusus yang kita biasa buat. Kita solat, alhamdulillah, kita berpuasa. Bagi golongan yang ada keupayaan untuk melaksanakan haji dan umrah, kita berzakat. Itu amalan ritual yang mesti, yang tidak boleh tidak. Selainnya, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dizahirkan dalam kitab-kitab fiqh. Kalau dalam bab fiqh, di sana ada hukum yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan munakahah, nikah cerai, rujuk, talak dan sebagainya. Di sana ada rubuk muamalah, segala urusan seharian kita, berjual beli, sewa menyewa, pajak memajak, gadai bengadai, bersyarikat, berniaga. Tidak boleh lari daripada segala ketetapan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya ialah perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah melaksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, iaitu hukum yang berkaitan dengan bernegara ataupun yang berkaitan dengan mengurus tadbir negara, negeri dan rumah tangga dan sebagainya. Semuanya ini wajib dilaksanakan selari dengan apa yang telah terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajak umat
tidak hanya mengajak para sahabat sembahyang, puasa, zakat dan haji. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melaksanakan tuntutan perintah Allah telah ditentang sehebat-hebatnya oleh orang-orang Quraisy, keluarganya sendiri, dari kerana ajakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau merubah sistem yang ada di negeri Makkah kepada sistem yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan tawaran yang sangat hebat bagi menekan pengaruh dakwah Rasulullah, mau merubah sistem yang ada di Makkah kepada sistem Islam yang digariskan ataupun yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajak umat semata-mata menjadi hamba kepada Allah. Mendapat tentangan yang sangat hebat daripada kaum kerabat, saudara mara, rakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan tawaran yang hebat. Kalau kamu nak jadi orang kaya, kalau kamu nak jadi ketua, kalau kamu nak jadi raja, kami orang Mekah ni sanggup berikan harta kami kepada kamu. Kami sanggup memberikan kepada kamu pangkat seorang raja. Kami patuh segala arahanmu. Apa saja ketetapan kamu, kami sanggup. Dengan syarat kamu tinggalkan dakwah Islam yang kamu bawa hari ini. Itu yang dirahmati Allah. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya Islam yang tertumpu kepada ibadat ritual, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Bahkan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkumi segala hidup aspek seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menolak tawaran ini. Rasulullah terpaksa menolak tawaran-tawaran yang lumayan kalau dilihat. Tetapi Rasulullah teruskan dakwahnya. Dan Rasulullah telah menyatakan, kalaulah tawaran kamu ini bagi menyekat Islam itu disebarkan, bagi menyekat Islam itu dilaksanakan, maka tawaran yang lebih hebat, kalaupun mampu kamu berikan kepada aku matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, untuk aku tinggalkan dakwah Islam, melaksanakan tuntutan perintah Allah, nescaya aku akan tolak dan aku tidak akan menerima. Ini adalah penegasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nak Islam itu dilaksanakan secara syumul, secara menyeluruh, untuk dilaksanakan kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, marilah pastikan kita sama-sama bersama dengan Islam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang mulia demi kepentingan kita sendiri, demi kepentingan ummah keseluruhannya, dan demi kepentingan negara insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sekadar ucapan dari saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekianlah tazkirah ringkas yang disampaikan oleh Ustaz. Hari ini kita sampai Ustaz. Jadi baik yang nak bersarapan boleh ambil nasi lemak di sebelah kanan saya ni, disediakan nasi lemak dan juga air. Boleh mula ambil jika ada yang nak mula sarapan. Sambil-sambil kita ke sesi soal jawab. Bolehlah yang nak bersarapan boleh mula bersarapan insya-Allah. Kita sediakan percuma. Boleh ambil. Adik-adik nak ambil dua pun boleh. Baik, insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan soal jawab agama yang telah pun disampaikan kepada saya sebelum daripada program. Kita ada lebih kurang 28 soalan secara bertulis dan juga daripada saluran WhatsApp. Jadi jika ada soalan-soalan secara langsung juga kami terima juga untuk hari ini insya-Allah. Jadi kita teruskan dengan sesi soal jawab. Boleh insya-Allah. Baik, soalan pertama. Salam Ustaz,
Macam mana nak ganti puasa yang kita dah lupa bilangan hari yang tertinggal? Macam mana pula dengan fidyah yang perlu dibayar? Sila untuk respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan dia nak ganti puasa yang dah tertinggal. Nak ganti puasa yang kita dah lupa bilangan hari yang tertinggal. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, berapa banyak agaknya kita lupa dan tinggal dulu dan tak ingat jumlah hari. Yang wajib diganti ataupun diqadha ialah jumlah yang ingat. Tak ingat? Tak ingat nak kata apa? Cari hak ingat lah. Cari yang ingat. Kita diwajibkan qadha apa saja ibadah yang terluput, yang kita ingat, kita tertinggal ataupun yang luput. Kalau nisbah puasa sebulan 30 hari, setahun kan Ramadan. Kalau dulu kita pernah tak puasa, berapa tahun agaknya? Ambil dari umur balik. Ini bagi yang tak puasa langsung, itu mudah ingatlah. Daripada umur balik sampai umur hari ini, langsung tak pernah puasa. Kalilah dengan tahun dan 30 hari. Itu mudah. Yang tu hak yang ingat. Ada lagi tak yang tak ingat? Tak tahu, tak ingat, tinggal. Ambil yang ingat. Tak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang ragu. Kata Rasulullah SAW. Ambil yang tak ragu. Yang tak ragu itulah, ataupun jumlah hari yang kita confirm itulah yang wajib diqadha. Baik. Bagaimana pula dengan fidyah? Puasa wajib diqadha dan yang tak diqadha wajib digantikan. Bagaimana pula dengan fidyah? Yang tak mampu diqadha ataupun yang tak dapat nak diqadha, maka wajib digantikan dengan fidyah. Itu secara orang kata asalnya begitu. Mereka di sana ada juga pandangan yang mengatakan jika masa kita Syafi'i, jika tertinggal melangkaui tahun, maka wajib dibayar fidyah. Fidyah pula kalau dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu an, fidyah puasa ni kalau melangkaui tahun maka wajib digandakan. Wallahu a'lam. Dan fidyahnya sudah semestinya satu cupak beras ataupun yang senilai satu cupak beras. Mudah faham? Zakat yang kita bayar setiap tahun, zakat fitrah, sejumlah RM7 dibahagi 4. Nilai RM7 itu adalah senilai segantang beras gantang Baghdad, bukan gantang Malaysia, gantang Baghdad yang telah diputuskan oleh pihak Jabatan Mufti Negeri Perak untuk kita di Negeri Perak ni senilai RM7. RM7. Maka satu gantang tu 4 cupak. RM7 dibagi 4, lebih kurang RM1.75. Itu ternilai satu cupak. Wallahu a'lam. Soalan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Adakah solat yang ditinggalkan wajib diqadha? Bagaimana cara mengqadha solat yang ditinggalkan, terutamanya semasa remaja dahulu? Adakah solat wajib diqadha? Jawapannya ya. Solat wajib diqadha berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut puasa wajib diqadha. Jika ditinggalkan puasa wajib qadha. Tak disebut sembahyang wajib qadha. Itu dalil lah.
Dalilnya nak cari sembahyang wajib qada tu tak ada. Cuma para alim ulama mazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu telah menetapkan. Kita Syafi'i ini sumber rujuknya 4 lah. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Baik. Kalau kita tengok pada rukun Islam itu sendiri, dia meletakkan sembahyang selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas syahadah, solat, zakat, puasa dan haji. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Al-Quran menyatakan wajib diqada puasa. Jika kamu tinggalkan puasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah digantikan pada hari yang lain. Allah mewajibkan kita mengqadakan puasa ataupun menggantikan puasa yang kita tinggal pada bulan Ramadan, wajib digantikan pada hari-hari yang lain. Maka ulama mengkiaskan sembahyang ini juga wajib diqada kerana kedudukan dan martabat sembahyang lebih utama daripada puasa. Baik, bagaimana cara nak qada? Nak qada sembahyang ni di mana masa sahaja kita ada, sama ada siang maupun malam, pagi petang, dengan sembahyang yang kita biasa laksanakan. Bagaimana cara? Niat je. Masa kita sembahyang untuk qada tu, niatnya apa? Niat untuk qada sembahyang yang kita luput ataupun yang kita tertinggal. Boleh tak kita gabungkan sembahyang sunat berjamaah? Mereka solat sunat berjamaah, kita sembahyang qada. Contohnya pada bulan Ramadan, biasanya dari antara rakan sahabat kita, dia mengambil peluang berjamaah sembahyang dengan sembahyang tarawih. Imam sembahyang tarawih, dia sembahyang qada. Boleh saja. Caranya terserah. Boleh saja kita nak buat pada lain masa, ataupun ketika Ramadan, ataupun ketika kita bersendirian, ataupun kita berjamaah dengan sembahyang sunat. Terserah. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah wanita yang haid masuk ke masjid? Dan soalan yang kedua, bolehkah wanita istihadah masuk dan duduk di dalam masjid? Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, larangan orang yang haid dan istihadah juga kepada golongan yang datang nifas. Lepas bersalin kan datang nifas. Larangan masuk masjid, antara sebab yang dilarang ialah talawuz. Talawuz tu dia boleh mendatangkan cemar, kotor ke dalam masjid. Itu antara sebabnya. Pun begitu dalam mazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu, sama ada mendatangkan talawuz, mendatangkan cemar, kotor ke dalam masjid ataupun tidak, maka kita sebagai umat Islam dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid ketika datangnya haid. Jadi mazhab kita Syafi'i. Adapun mazhab lain dia kata boleh selagi mana tidak mendatangkan cemar. Mazhab Syafi'i dia lebih tegas dalam bab ini lah. Sama ada datang cemar ataupun tidak cemar. Orang hari ini tak ada isu cemar lah. Sebab dia pakai tuala yang orang kata boleh cover, jangan berlaku menitis dan mencemar ya. Pun begitu mazhab Syafi'i yang muktamadnya, yang dipegang bagi wanita yang datang haid nifas maupun istihadah, dilarang masuk ke dalam masjid. Adapun kenapa Islam masuk lah? Masuk yang disebut tu ialah masuk dan duduk. Masuk dan duduk. Adapun melintas, dia nak melintas, tak ada pintu lain, pintu itu je yang ada. Nak melintas, yang tu dibenarkan. Sebab lintas ni dia tidak mengambil masa yang lama. Adapun duduk, itu dia mengambil masa yang lama. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, ada 2 soalan. Assalamualaikum, bagaimana cara nak tegur rakan-rakan yang tak sembahyang supaya tak terasa hati? Soalan yang kedua, saya berniaga daripada petang sehingga malam.
kadang-kadang waktu maghrib terlalu sibuk, pelanggan terlalu ramai pada masa itu. Bagaimana caranya untuk mengatasi masalah ini supaya saya dapat menunaikan solat, dan kalau tertinggal boleh tak qada di rumah? Dua soalan. Nak tegur kawan tak semayang, jangan kawan rasa hati. Nak tegur macam mana? Cara menegur masing-masing ada kelebihan. Cara menegur masing-masing ada kelebihan. Cara tegur Rasulullah, takkah kita kata Rasulullah tu tak bijak menegur? Cara tegur Rasulullah dilihat macam agak kasar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang tidak semayang faqad kafar, hukumnya kufur, tempatnya neraka. Orang tak semayang ni masuk neraka lah. Yang itulah bahasa kita lah. Orang tak semayang masuk neraka. Gamak-gamak kawan kita ni terasa tak tuan-tuan? Kalau terasa pun nasib lah. Tak terasa dah tak mana. Cara nak tegur tu ya memang, kalau Rasulullah dia menegur sahabat, orang yang tak semayang ni masuk neraka, memang sahabat dah boleh faham suasana. Sahabat ni bila sebut saja, mereka tidak ada perasaan apa-apa terhadap Nabi SAW. Bahkan mereka akan terus patuh. Ini sahabat. Orang kita ni pula, kalau mungkin tak biasa ditegur kot, mungkin dia akan terasa. Jadi kaedah nak tegur tu masing-masing ada cara. Cara yang diajar oleh Rasulullah SAW, jangan tegur di khalayak. Secara umum boleh, orang tak semayang ni tempatnya neraka. Adapun nak tegur peribadi, jangan tegur di khalayak. Betul tak? Kalau tegur di khalayak ni, kenapa kamu tak tutup kepala ni, haram dosa ni, depan orang ramai, dia akan terasa sangat. Dia daripada sepatutnya dia boleh menerima teguran, tapi kalau ditegur di khalayak, sentimen peribadi dan sebagainya, dia akan menolak begitu secara mentah. Panggil, bincang, selu-selu, datang ke rumah, ziarah dan sebagainya, tegur secara berhadapan tanpa ada orang lain. Itu yang lebih baik, insya-Allah. Dan kata Rasulullah, daripada kamu tegur manusia dan dia tidak menerima, lebih baik kamu jangan tegur. Maksudnya apa? Tengok suasana lah. Kalau teguran tadi dia boleh membina, dia boleh berubah kepada kebaikan, maka tegurlah dia. Cara dia, jangan tegur di khalayak. Ada perkara yang boleh kita tegur di khalayak secara umum, adapun yang lebih peribadi jangan ditegur di khalayak. Wallahu a'lam. Yang kedua, niaga sampai tak sempat nak semayang. Ini banyak berlaku di pasar malam contohnya lah. Orang kita ni time maghrib tu pun ramai datang lah. Sama ada orang yang niaga maupun orang yang datang membeli. Dua-dua sama. Orang niaga ada nak jual, orang nak beli, time maghrib tu dia ramai lah. Baik tentu dia ada mati Allah. Islam ada cara penyelesaian yang sangat hebat. Boleh niaga, boleh membeli. Kalau kita lihat dalam suratul Jumu'ah, nama surah tu surah Jumaat. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-salat, bila sudah dipanggil untuk solat. Maksudnya apa? Bila ada azan, min yaumil jumu'ah, pada hari Jumaat. Habis yang tak Jumaat sama lah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bila disuruh kamu untuk laksanakan solat Jumaat, maksudnya bila sudah sampai masa azan, fas'au ila zikrillah, maka hendaklah kamu bersegera menunaikan hak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, zikrillah. Wa zarul bai', tinggalkan dulu jual beli itu. Baik. Dalam ayat ini jelas Allah sebut tinggal jual beli. Kalau benar lain boleh tangguh, jual beli ni rasa macam tak boleh tangguh kot.
Susah nak. Time tu orang ramai. Tapi tuan-tuan Allah, saya ada rakan sahabat. Dia mengikut malam tu. Bila masuk waktu maghrib, dia akan berhenti. Minta tuan, saya nak semayang kejap. Dia buka sejadah dekat gerai dia tu. Dia buka itu, dia ada semayang itu. Alhamdulillah. Pertama kali dia buat, ada orang ikut. 2-3 orang semayang di Jumaat. Jangan. Kamu nak beli, kalau benar kamu nak dan kamu berhajat, kamu tunggu kejap. Hak aku dengan Allah tak boleh tangguh. Sebab masanya pendek. Boleh tak? Tangguh tak semayang, qada. Jawapannya tak boleh. Tak boleh tangguh semayang kerana nak nego. Sedang Allah sebut wazarul bi'. Itu larangan lah. Allah kata tinggalkanlah perniagaan itu. Is'au ila zikrillah. Segera tunai hak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan jual beli. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Soalan tadi boleh tak? Jawabnya tak boleh. Habis kalau buat juga tanggunglah dosa wala yazubillah. Sebut dia dalam tazkirah tadi, kita sebenarnya hamba Allah. Kita nak balik kepada Allah. Maka jadilah hamba yang sebenar, insya-Allah. Tak akan rugi orang yang tak beli dalam tempoh kita semayang tu. Dia buat tengok kita semayang, dia mau pergi. Rugi tak? Tak rugi. InsyaAllah orang yang melihat kita laksanakan tuntutan Allah, dia pergi tempat lain dulu. Kejap dia datang, bagus orang ni, orang mega ni, dia semayang juga walaupun dia sibuk. Ni orang baik, dia akan sokong kita insyaAllah. Allah akan buka hati dia untuk terus menyokong kita insyaAllah. Kena qada tak? Jawapan dia, kalau dah tinggal wajib qada. Semayang yang ditinggal dengan sengaja wajib qada. Yang tak sengaja pun wajib qada. Tapi janganlah jadi golongan yang sengaja nak qada tuan-tuan. Allah sebut wazarul bi', tinggalkan jual beli sementara. Tak salahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Apabila pasangan bercerai dan meninggalkan anak, si isteri berkahwin lain, siapakah yang bertanggungjawab menyediakan nafkah bagi anak-anak dan sampai bila? Ini kes yang banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Sudah bercerai, masing-masing suami isteri kahwin ataupun tidak, jadi kalau si isteri itu kahwin lain, kalau si isteri kahwin lain, anak itu nafkahnya siapa? Sudah semestinya nafkah anak, makan, minum, pakai, tempat duduk dan sebagainya, tanggungjawab si suami, tanggungjawab si bapa. Tanggungjawab menafkahkan anak adalah bapa, bukan isteri. Tanggungjawab menafkahkan keluarga adalah si suami, si bapa, bukan isteri, bukan ibu. Melainkan suami dah meninggal, tak ada siapa yang nak nafkahkan anak. Ketika itu si isteri atau si ibu itulah yang menafkahkan anak. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila maksudnya sampai anak tu dah boleh berdikari. Anak tu dah boleh berusaha sendiri. Anak itu dah boleh kerja dan sebagainya. Kalau anak lelaki sampai dia mampu bekerja. Maksud mampu bekerja ni dia sudah baligh dan dia sudah pandai berdikari. Biasanya umur apa kalau pandai berdikari? Saya makan ni 20 tahun. Kurang 20 tahun lah. Orang kita ni dia 20 tahun lah. Kalau pihak kerjaan pun ditetapkan lepasan SPM lah untuk boleh kerja kan. Itu umur itulah. Jangan kurang pada SPM lah. Kalau setakat PMR tu dia tak berhenti apa lagi. UPSR lagi tak berhenti. Umur SPM yang ditetapkan oleh pihak kerjaan. Dia mengambil kira mazhab-mazhab yang lain. Jadi anak perempuan, kalau anak perempuan sehingga anak perempuan tu berkahwin, tanggungjawab kepada bapa, tanggungjawab kepada si suami, sehinggalah si anak perempuan itu berkahwin. Bila si anak perempuan itu sudah berkahwin, ketika itu nafkah berpindah kepada suami. Kalau anak perempuan itu ada kerja, ya alhamdulillah, tak apa lagi. Kalau dia tidak ada kerja, bapa itu wajib menafkahkannya sehinggalah dia kahwin. Wallahu a'lam. Salam Ustaz, adakah wang KWSP wajib dizakatkan?
Adakah wang KWSP wajib dizakatkan? Ya, kalau ikut apa yang telah diputuskan, wang KWSP wajib dizakatkan bila dikeluarkan daripada caruman. Wang tu dah tersimpan lama. Sebelum tu siapa bayar zakat? Tak ada siapa bayar zakat lah. Pihak yang menguruskan KWSP itulah yang wajib keluarkan zakat. Boleh kita kata aku nak ambil pun zakat, kita kata terima. Simpanan kita di tabung haji. Setiap tahun kalau cukup nisab, dia akan dikeluarkan oleh pihak tabung haji. Selesai, alhamdulillah. KWSP lagi banyak dari kita dalam tu. Yang ada kerja ya, yang ada kerja ya kan. Duit kita itu lagi banyak dari tabung haji. Tak dibayar zakat. Kenapa tak bayar zakat? Sebab sistem yang ada itu tidak mewajibkan ataupun tidak dilaksanakan oleh pihak pengurusan KWSP. Baik. Bila kita keluarkan dia, duit kita tu duit kita. Memang dah tersimpan tu, hak kita. Bila kita keluarkan dia, maka sebagian ulama dia kata wajib diselesaikan. Sebahagian zakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana keadaan mas kahwin yang diberi semasa akad nikah dalam bentuk cek, tapi sebenarnya cek itu cuma replika sahaja, cek tipu kan dah. Replika. Selepas itu barulah si suami beri mas kahwin secara tunai. Soalan dia udah? Tak ada soalan. Soalan dia tak tahu. Itu dia cerita kan? Dia cerita bayar mas kahwin dengan replika cek. Replika cek dia bukan cek. Kalau dia bagi cek, kira okey lagi lah. Dia ada nilai ke cek kan? Dengan nilai RM berapa. Kalau replika, bawa replika cek tu ketika bank. Dapat duit tak? Apa nak bagi pada kita lah replika ya. Kalau cek insya-Allah lah. Dia cukup syarat semua untuk bagilah. Kalau replika memang tak dapat. Okay, soalan dia tak ada. Tu boleh ke tak lah? Replika cek tu tanda cek lah. Tanda cek. Yang wajibnya nikah ni bayar mas kahwin. Yang wajibnya. Bayarnya bila? Dia kata tadi bayar. Selepas tu suaminya bayar lah dengan tu tunai. Jadi masa akad nikah, apa yang wajibnya? Ada ijab dan qabul, ada saksi, ada wali, ada pengantin lelaki dan perempuan. Itu rukun dia. Nikah sah tak? Sah. Cek tu tak ada kaitan dengan sahnya nikah. Wajib bayar tak? Memang wajib bayar lah. Tak ada kaitan dengan sah. Tak ada masalah lah. Tapi dia buat replika tu ya. Nak tunjuk. Mungkin nilainya juta pun. Wallah. Soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum bagi menjawab azan di radio ketika solat? Soalan yang keduanya, ketika solat ada niat nak batal solat tapi teruskan juga solat sampai selesai. Ada niat nak batal solat. Baik, soalan pertama, wajib ke jawab azan di radio tu? Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, azan ni ia merupakan syiar dan dia merupakan ibadah lah. Yang wajib dijawab azan yang kita dengar direct daripada masjid maupun surau. Adapun yang dalam radio tu tak wajib dijawab. Tak kena jawab. Maksudnya tak mesti jawab. Dan yang kedua, niat nak batalkan solat. niat nak batal solat. Niat nak batal solat maksudnya apa? Tengah sembahyang tu, aku nak berhenti sembahyang. Berhenti sembahyang tak? Niat tu membatalkan sembahyang. Tengah sembahyang tu, berhenti sembahyang. Berhentilah. Ingat di hati, berhenti sembahyang. Maka batal sembahyang lah. Teruskan juga. Sembahyang tu dah batal. Teruskan juga tu. Tak ada apa-apa, sia-sia. Dah niat batal sembahyang, maka batallah sembahyang.
Teruskan juga tak ada apa. Maksudnya tak jadilah sembahyang tu. Sembahyang tu sudah pun terbatalkan. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah hukum seorang lelaki memakai cincin suasa? Cincin suasa. Baik, tuan-tuan Allah. Dalam berpakaian hiasan emas dan perak biasa, maka bagi golongan lelaki diharuskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai perak. Selagi mana pakaian perak itu tidak selagi mana pakaian perak itu dipanggil cincin. Adapun pakaian perak yang dibuat rantai, gelang, walaupun namanya perak, hukumnya haram. Sebab gelang dan rantai ini khusus untuk golongan wanita sahaja. Yang digunakan pada lelaki ialah cincin perak. Adapun cincin emas hukumnya haram, khusus untuk orang perempuan sahaja. Bagaimana pula dengan suasa? Pernah ditanya kepada Syekh Abdul Karim Al-Banjari rahimahullah, seorang ulama yang sangat hebat di Masjidil Haram. Tahun 96 saya berpeluang pergi ke Masjidil Haram daripada Damsyik Syria. Dalam satu majlis saya hadiri majlis Tuan Guru Syekh Abdul Karim Al-Banjari rahimahullah. Orang tanya kepada beliau, apakah hukum berpakai cincin suasa? Maka jawab beliau, suasa adalah kandungan perak dan emas. Dalam cincin suasa tu di sana ada kandungan emas, walaupun emasnya sedikit. Kandungan emasnya sangat minimal, kandungan peraknya sangat banyak. Lalu kata Syekh Abdul Karim Al-Banjari rahimahullah, dia kata hukum memakai cincin suasa bagi golongan lelaki adalah haram, kerana di sana adanya emas. Yang boleh kita orang lelaki hanya pakai cincin perak, bukan cincin emas, juga cincin suasa. Tak pun nak pakai juga, pakailah cincin nekat. Nekat ni maksudnya pakai apa? Yang warna macam warna keemasan ni. Bila pakai seminggu, dia pun turun warna. Yang tu boleh, sebab dia tidak ada emas. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum? Soalan dia panjang Ustaz lah. Apakah hukum apabila pasangan yang berzina dan diketahui mengandung, tetapi untuk menutup aib dinikahkan juga? Bagaimana nasab anak itu? Apakah hukum wali dan saksi kiranya mengetahui hal ini? Saya pernah terbaca dalam satu artikel mengatakan bahawa perkahwinan itu tidak sah kerana wanita hamil tidak boleh dinikahkan dan mereka juga dikira sebagai berzina. Baik, tuan-tuan yang Allah, ini antara yang biasa diwera dan kenyataan itu salah. Yang diwera itu salah. Salahnya nak, dia telah menyatakan bahawasanya perempuan yang sedang mengandung dan dia bukan isteri sesiapa, tidak boleh dikahwinkan. Baik, dalam hal ini dia mencampuri masalah yang berkait dengan hak seorang hamba. Kalau dalam kitab fiqh ada bagi istibrak. Masalah istibrak ni masalah hamba. Seorang hamba perempuan yang kita baru beli dia, atau seorang hamba perempuan yang orang bagi pada kita. Hamba perempuan orang bagi kat kita, bukan bagi jadi orang kata maid kat rumah. Tak boleh. Hamba ni maksudnya yang dimiliki, yang halal, tuannya yang lelaki menggauli dia, boleh tidur dengan dia. Hamba perempuan. Baik, kita beli hamba perempuan, ataupun kita dapat hadiah seorang hamba perempuan, orang bagi ke hamba perempuan kita, hamba perempuan hak kita lah. Kita tidak boleh sentuh dia, dengan maksud kita tidak boleh berhubungan kelamin dengan dia sehingga memastikan dia tidak mengandung. Kalaulah hamba perempuan ni kita beli, dia mengandung, maka selesaikan kandungan. Maknanya dia kena bersalin beranak dulu, barulah tuan dia boleh menggauli dia. Tuan dia boleh berhubungan kelamin dengan dia.
Ataupun hamba perempuan ni diberi kepada kita. Kita sebagai tuan lelaki ni tidak boleh menggauli dia, sehinggalah perutnya kosong daripada anak. Kalau dia tak mengandung, kena tunggu tempoh 1 bulan ataupun 3 bulan. Maksudnya selepas 3 bulan baru si tuan jadi boleh berhubungan kelamin dengan dia. Itu masalah dibagi masalah istibrak. Masalah istibrak hanya ada kaitan dengan seorang hamba perempuan dengan tuan. Adapun masalah perempuan yang bukan hamba, konteks soalan tadi ni, perempuan yang bukan hamba lah. Orang biasa-biasa kita dia mengandung, perempuan yang mengandung. Dia mengandung anak siapa? Tak tahulah. Sudah pasti bukan anak suami sebab dia belum kahwin. Kalau anak suami tak boleh. Kalau dia mengandungkan anak si suami, kalau lambat suami dia menceraikan dia, dia kena beranak dulu. Selesai beranak baru boleh kahwin dengan orang lain. Sekarang ni masalahnya perempuan dia sedang mengandung. Ini isu orang kata nak tutup air. Udah berkawan, udah bertunang berkawan, dah mengandung dah. Jadi nak cepat, tak nak berlaku aib, segera dikahwinkan. Kadang lambat tekah keempat-empat mazhab kita dibenarkan. Boleh kahwin perempuan ni dengan mana-mana lelaki. Baik. Cuma kalau saksi tahu, wali tahu, itu tidak timbul masalah. Cuma antara soalan itu tadi dia kata anak yang dikandung itu bila beranak nanti nak disabitkan dengan siapa? Apa hukum nasab anak ini? Nak dibinkan dengan si suami lelaki yang berkahwin dengan ibunya ni ataupun tidak? Dalam hal ini karena ulama mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu telah menetapkan bahawa daripada saat berkahwin berlakunya hubungan suami isteri sehingga saat melahirkan anak. Daripada saat kahwin mesti ada hubungan suami isteri yang pertama kali, dan saat melahirkan anak mesti cukup ataupun lebih daripada 6 bulan. Kalau kurang daripada 6 bulan kan, dah mengandung, dikahwinkan, berlakulah hubungan suami isteri yang pertama kali, dan saat melahirkan anak tak cukup 6 bulan, kurang daripada 6 bulan, maka anak ni tidak boleh disabitkan dengan si suami ini. Kalau lebih daripada 6 bulan, maka boleh disabitkan dengan si suami ini. Nanti antara syarat mensabitkan si anak dengan bapa mestilah melebihi 6 bulan 2 lahzah. Jika yang Allah jika berlaku kes mengandung, segera kahwinkan. Segera kahwinkan. Kalau tak mengandung, cepat kahwinkan. Jangan ditangguh lama. Ambil masa yang segera untuk kahwinkan anak ni. Moga harapannya anak ini cukup tempoh 6 bulan dan lebih untuk dibinkan dengan si suami. Itu antara syaratnya. Wallahu a'lam. Saya soalan ni perlukan penerangan yang lebih panjang. Kalau ada soalan tanya nanti kita insya-Allah. Jika ada soalan daripada hadirin hadirat, tuan-tuan perempuan hendakkan bertanya sebarang soalan, boleh kita buka. Kalau ada soalan secara langsung. Kalau tak ada, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya apa hukum solat sambil pejam mata? Saya khusyuk ni Ustaz. Baik tuan-tuan ya Allah. Semayang pejam mata. Ngantuk ke saya khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam kitab fiqh juga menyarankan kita ketika solat dia suruh kita pandang tempat sujud, pandang ke bawah. Jadi pejam mata ni kenapa? Mudah pandang merata-rata, hilang khusyuk. Jadi pejam mata okeylah tu lah. Baik, hukumnya makruh. Pejam mata ketika solat hukumnya makruh. Sedang yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat tempat sujud. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melainkan kalaupun dah lihat tempat sujud datang lagi gangguan, makruh. Tadi ni semata-mata pejam mata, tak ada sebab lain saja pejam mata, itu yang makruh lah. Dan sedangkan dalam solat ni dituntut kita cari khusyuk. Kalau celik mata walaupun lihat tempat sujud pun masih ada gangguan katalah, maka ketika itu mencari khusyuk lebih utama. Jadi
Nak hukum tepat tu tak boleh lah. Dia bergantung kepada seseorang. Kalau pejam mata, insya-Allah dia boleh khusyuk. Kalau tak pejam mata, dia tak khusyuk, maka pejam mata boleh. Boleh pejam mata. Harus dia pejam mata. Tapi kalau celak mata, dia lebih khusyuk, tak hilang khusyuk, maka makruh pejam mata. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum melewatkan pengkebumian jenazah kerana menunggu anak-anak yang lain? Disunnatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan sunnah. Mayatnya segerakan dia. Antara yang dicadangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, segerakan dia, ialah kahwinkan anak perempuan. Itu antaranya. Dan selainnya itu ialah segerakan pengkebumian jenazah. Antara yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan disimpan lama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia adalah orang yang baik, maka tak sepatutnya kita tangguhkan kebaikan untuk dia. Si mati ni, dia adalah ahli syurga, dia adalah orang yang terbaik, dia adalah orang yang terhormat, dia adalah orang yang dilihat dia ni orang yang baik-baik. Maka sedang menanti dia dalam kubur tu tempat yang baik, maka tak sepatutnya kita tahan dia menuju ke tempat yang terbaik. Sebaliknya, kalau dia ni orang muduh, orang yang jahat, orang yang tak elok, tak ada untung kita simpan dia lama-lama, cepat hantar dia pergi. Ini antara maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamnya apa? Mayat tak sepatutnya kita tangguhkan urusan kebumian dia. Kalau dia orang baik, moga-moga cepat dia bertemu dengan kebaikan. Kalau dia orang tak elok, moga cepatlah hilang daripada kita. Itu yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah wanita solat zuhur awal waktu pada hari Jumaat? Orang perempuan sembahyang awal waktu hari Jumaat. Awal waktu masa sudah masuk zuhur, terus sembahyang zuhur kat rumah. Boleh tak orang perempuan sembahyang awal? Orang perempuan ni wajib sembahyang Jumaat ke tak? Kalau tak wajib sembahyang Jumaat, sembahyang aja. Orang lelaki tak boleh. Orang lelaki tak boleh bila masuk Jumaat lalu segera sembahyang zuhur di rumah. Tak terlibat, hukumnya haram. Sebab orang lelaki bukan haram zuhur tu lah. Haram segera sembahyang zuhur tu. Sebab tanggungjawab orang lelaki wajib Jumaat. Selagi mana ada harapan dapat Jumaat. Apa maksud? Selagi mana ada harapan boleh sembahyang Jumaat, maka haram sembahyang zuhur bagi orang lelaki. Maknanya kalau kata kat masjid ni orang tak bagi salah lagi ni, baru rakaat yang pertama sempat pergi masjid lah, mana sempat sembahyang Jumaat lah, maka haram sembahyang zuhur. Sehingga dia pastikan, nak pasti pula, nak kata tak sempat nak Jumaat dah tu, confirm orang balik dah. Kalau pergi tiba-tiba orang keluar, masa tu baru wajib sembahyang zuhur. Selagi mana ada harapan boleh sembahyang Jumaat, hukumnya orang lelaki haram sembahyang zuhur. Betul ulama sebutlah, selagi mana orang tak balik Jumaat, haram sembahyang zuhur bagi orang lelaki yang wajib Jumaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Apakah aurat bagi seorang perempuan dengan keluarga yang masih bukan Islam? Apakah hukumnya aurat seorang perempuan dengan keluarga yang belum Islam? Siapa keluarga tu? Pak dia, anaknya, abang dia. Hukum aurat ni sama ketika sudah masuk Islam maupun selepas masuk Islam, sama saja. Tak beza lah. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Jika seseorang terlambat solat Jumaat sampai di masjid imam dah tahiyat akhir, kena niat zuhur ke Jumaat masa tu? Dalam hal ni dalam kitab Bughayatul Tullab, dalam kitab Bughayatul Tullab, di sana dibuat satu teka-teki ilmiah. Ada ulama sebut ini, teka-tekinya, niat tak semayang, semayang tak niat. Niat tak semayang, semayang tak niat.
satu teka-teki yang berkait dengan masalah ni. Kita pergi ke masjid, orang lelaki lah, pergi ke masjid, imam sudah tahiyat akhir. Imam sudah tahiyat akhir, ataupun imam sedang sujud rakaat yang kedua. Kalau kita tahu itu rakaat kedua lah. Atau yang mula faham, imam sudah tahiyat akhir. Soalan sini, imam sudah tahiyat akhir. Lalu kita sebagai makmum ni yang datang tadi, nak niat semayang zuhur ke atau nak niat semayang Jumaat? Ini teka-teki. Jawapannya, kita wajib niat semayang Jumaat. Kenapa? Sebab imam masih semayang Jumaat. Kita niat semayang Jumaat. Lalu nanti kita semayang zuhur ke atau semayang Jumaat? Niat semayang Jumaat, imam bagi salam, kita bangun tambah 4 ke 2? 4. Syarat nak dapat Jumaat, hendaklah dapat 1 rakaat Jumaat bersama imam. Ni dah imam dah tahiyat dah. Kita takbir Allah Akbar, dapat dah rakaat tu? Tak dapat. Malah rakaat tu tak dapat, tak ada lah rakaat tu. Imam bagi salam, kita wajib sembahyang zuhur. Sebab kita tak dapat 1 rakaat bersama imam. Syarat nak dapat Jumaat, mesti dapat 1 rakaat bersama imam. Jika tak dapat 1 rakaat bersama imam, fahamnya tak dapatlah Jumaat. Habis, nak niat apa? Niat sembahyang Jumaat. Sama. Yang jadi realitinya, sembahyangnya zuhur. Niat sembahyang Jumaat, selepas imam bagi salam, kita bangun, tambah 4, jadikan dia zuhur. Perlu niat ubah tak? Tak perlu ubah. Niat sembahyang Jumaat, sembahyangnya zuhur. Ini kata teka-teki. Niat tak sembahyang. Niat apa? Niat sembahyang Jumaat, tapi tak sembahyang Jumaat. Yang disembahyangnya zuhur. Sembahyang tanpa niat. Apa maksud sembahyang tanpa niat? Sembahyang zuhur tak ada niat zuhur. Sembahyang zuhur niatnya Jumaat. Ini kata sebut. Niat nawa wala salla wala nawa. Niat tak sembahyang, sembahyang tak niat. Masalah apa? Zuhur yang disembahyangkan ketika sembahyang Jumaat yang tak sempat 1 rakaat bersama dengan imam. Wallah. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukumnya seseorang itu solat, ketika sujud orang di belakang boleh nampak auratnya seperti paha pakai kain ini? Ini contoh orang lelaki je dah. Kita sembahyang, orang belakang nampak aurat kita daripada bahagian belakang kita lah. Kita tengah sujud, orang pakai apa? Pakai kain, tak pakai seluar kan. Jadi orang belakang dia nampak paha kita daripada arah kaki kita yang sedang sujud lah. Jadi soalan dia, apa hukum? Hukum orang tengok kah hukum orang sembahyang ni? Apakah hukumnya? Hukum apa? Hukum orang tengok kah orang sembahyang? Baik, hukumnya biasanya hukum yang dengan orang sembahyang lah. Dalam sembahyang kita, orang lelaki wajib tutup aurat daripada bahagian atas dan bahagian sisi, depan, belakang, kiri, kanan. Daripada bahagian atas dan bahagian sisi. Tidak wajib tutup daripada bahagian bawah. Sembahyang pakai kain, lantai bulu, tak pakai spender. Budak-budak di bawah nampak tergantung situ. Batal tak sembahyang kita? Tak batal. Sebab yang wajib tutup kita yang sembahyang orang lelaki ni daripada bahagian atas dan bahagian sisi. Lalu bila kita turun sujud, orang datang lihat daripada bahagian belakang, dia bukan nampak lagi betis, dia nampak paha kita. Paha tu aurat kan? Paha tu aurat. Batal tak sembahyang kita? Hukumnya tak batal. Sebab kita sudah tutup daripada bahagian atas, bahagian sisi. Bahagian bawah tidak wajib tutup. Habis dia kata lihat daripada sisi, iaitu orang yang melihat. Dia yang lihat dari sisi kita. Kita
bagi kita semayang tu, itu bahagian bawah. Bahagian bawah. Lepas tu orang yang semayang, dia pakai kain pelikat, tak pakai baju. Maka wajib ambil kertas, sumbat kat lubang belakang tu. Kan? Sebab nanti di atas nampak punggung jaga lubang belakang kan? Antara lekuk belakang tu. Ada kena sumbat kain kat situ. Sebab apa? Itu antara yang wajib ditutup daripada bahagian atas lah. Tapi hudu benar lah semayang pakai kain pelikat, tak pakai baju. Wallahualam. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Sah ke kalau berimamkan orang yang solat duduk? Sah ke semayang dengan orang yang solat duduk? Tu imam semayang duduk, makmum semayang berdiri. Pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ujung usia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi semayang duduk, makmum umatnya semayang di belakang. Sah. Itu bukan syarat. Wallahualam. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Sah tak mandi junub bersama suami atau isteri? Soalan ni seronok lah. Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, mandi sama-sama dalam bilik air. Boleh lah. Nak buat kah? Boleh lah. Hang jerih aku jerih hang. Hang sabun aku gosok hang. Boleh lah. Wallahualam. Baik, soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya kahwin janda. Kahwin janda yang ada anak perempuan. Bagaimanakah aurat saya dengan anak tiri tersebut? Baik, seorang suami berkahwin dengan seorang isteri. Seorang isteri sudah ada anak. Kahwin dengan janda lah. Janda ni ada anak perempuan. Jadi kita sebagai seorang suami yang kahwin dengan seorang perempuan yang ada anak. Baik, aurat dia bagaimana? Di sini para alim ulama mazhab kita Syafi'i radhiyallahu anhu, jika sudah berlaku hubungan suami isteri, kahwin dengan seorang janda, dan berlakulah hubungan suami isteri, maka anak-anak si isteri itu jadi haram dengan suami. Tak boleh lagi si suami itu kahwin dengan anak si janda tu, sebab sudah ada hubungan suami isteri. Maka hukum auratnya sama seperti anak sendiri. Kahwin dengan seorang janda tak berlaku hubungan suami isteri. Hukum anak tadi masih lagi ada batasannya. Jadi haram setelah mana ada hubungan suami isteri. Kahwin dengan seorang janda lalu tidak ada sebarang hubungan suami isteri dan bercerai, boleh pula nanti kahwin dengan anak si janda, sebab tidak ada tahrim di situ lah. Jadi berlakunya hubungan aurat sebagainya setelah mana berlakunya hubungan suami isteri. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Boleh terangkan mualat dalam Fatihah ketika solat? Bagaimana jika contohnya saya baca ayat kedua surah Fatihah tetapi tersangkut di tengah kerana batuk? Perlukah saya baca semula surah Fatihah daripada permulaan? Mualat antara bacaan ayat-ayat Fatihah, dia jangan melebihi tempoh bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kita bernafas kan? Antara satu ayat dengan satu ayat kita bernafas. Boleh tak? Boleh. Berapa kali nafas tu? Dia senafas sudah. Jangan melebihi tempoh senafas. Maksudnya kalau sudah dua nafas, melebihi tempoh senafas. Yang tu dia memutuskan mualat antara satu ayat dengan satu ayat. Kalau dah melebihi tempoh senafas, dia kena ulang balik. Maksudnya sudah putus mualat. Jadi jangan lebih tempoh senafas. Kalau batuk, Bismillahirrahmanirrahim.
batuk tak? Melebihi tempoh nafas tak? Kalau melebihi tempoh nafas, dia kata putus mualat nah, maka diulang balik. Wallahualam. Soalan seterusnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya disyaki disihir. Terdapat bahan-bahan tajam keluar daripada kemaluan. Bagaimana jika ketika solat bahan sihir tersebut keluar? Batalkah solat saya? Ada pula dia nengok juga tu. Allahu Akbar. Tengah solat berasa macam ada benda keluar ke? Nampak pula benda keluar tak? Itu mungkin mainan lah. Itu mungkin mainan dan gangguan lah. Baik, apapun antara perkara yang membatalkan wudhu dan ia akan menyebabkan batalnya solat. Keluar sesuatu daripada dua jalan. Jalan mana tuan-tuan? Jalan Tahun dengan jalan Cendria. Kita orang lelaki, perempuan masing-masing ada dua jalan.